Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, thumma ila arwahi abaihi wa alihi wa ashabihi al-kiram, thumma ila arwahi walidina wa masyayikhina wa walidihim wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ila ruhi sahibi hadzal kitab syai'un lillahi wa lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin muhyin nufus salatan tus'iduna biha fi jami'id durus wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Allahumma iftah qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma iftah qulubana futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa atina bi fadlika afdala ma tu'ti 'ibadakas salihin waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashadah. Wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. فقال الإمام العلامة الإمام أحمد بن محمد الدردير رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين. قال ثم اعلما بأن هذا العالم أي ما سوى الله العلي العالم من غير شك حادث مفتقر لأنه قام به التغير حدوثه وجوده بعد العدم وضده هو المسمى بالقدم. Kata Nazim rahimahullahu ta'ala dalam bait yang ke-17 di bawah tajuk yang kita letakkan ialah alam adalah baharu. Ini masuk dalam beberapa muqaddimah ataupun beberapa wasilah untuk menyampaikan kepada ma'rifah. Kan sebelum ni dalam bait-bait yang sebelum ni disebutkan kewajipan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. An huwa wajibun syar'an 'alal mukallafi ma'rifatullahil 'aliyyi fa'rifi, dalam bait yang ke-11 dia. Kemudian ma'rifah tersebut macam yang kita maklumkan dia ialah al-jazmu al-mutabiqu lil haqq 'an dalilin. Satu keyakinan yang berbetulan dengan kebenaran, yang bersandarkan dengan dalil, yang bersandarkan kepada dalil, kepada hujjah. Maka untuk menyampaikan kepada ma'rifah ataupun untuk membawa kepada ma'rifah diperlukan kepada wasilah. Kalau ma'rifah tu wajib, maka perkara yang membolehkan kita ma'rifah juga wajib. Dipanggil wasail hukmul maqasid. Maksud kita ialah untuk ma'rifatullah, mengenal hukum hakam yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang wajib bagi Allah, apakah yang mustahil atas Allah, dan apakah yang harus bagi Allah. Maka itu maksud. Maka pembawa ataupun jambatan yang membolehkan kita sampai kepada ma'rifatullah itu disebut sebagai wasilah. Maka wasilah pun wajib juga. Maka ma'rifah itu dipanggil wajib maksud ataupun wajib maqasid. Maka yang menyampaikan kepada ma'rifah disebut sebagai wajib wasail ataupun wajib wasilah. Antara wasilahnya ialah mengenal hukum akal, macam yang dibincangkan pada tajuk-tajuk yang lepas. Kita kena kenal dulu, nak nisbahkan ataupun nak sandarkan, nak letakkan keputusan hukum tentang sesuatu qadiyah ataupun suatu isu itu perlu kepada kefahaman hukum akal terlebih dahulu. Kemudian setelah faham daripada hukum akal dan pembahagiannya, ada yang wujub aklan, ada yang istihalah aklan dan jawaz aklan. Kemudian perkara-perkara berdasarkan kepada pembahagian tersebut
sesuatu yang dihukumkan dengan wujub dinamakan sebagai wajib akli. Sesuatu yang dihukumkan dengan istihalah dinamakan sebagai mustahil akli, dan sesuatu yang jawaz dinamakan sebagai jaiz akli. Itu. Kemudian ni masuk dalam tajuk kita malam ni, iaitu salah satu daripada wasilah yang menyampaikan kita kepada ma'rifatullah, iaitu berfikir tentang alam. Sebab dia berhajat kepada dalil. Ma'rifatullah itu berhajat kepada dalil. Dia an dalilin, al-jazmu al-mutabiqu lil haq an dalilin, maka berhajat kepada dalil. Maka dalil akli yang kita gunakan secara umumnya ialah tentang wujudnya alam ini, dan hakikat alam ini menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memiliki segala sifat kesempurnaan dan maha suci daripada segala sifat kekurangan. Maka alam ini menjadi medan perbahasan dan juga dalil yang menunjukkan ke atas perkara-perkara yang akan dihukumkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu diletakkan tajuknya alam adalah baharu. Jadi sini dipanggil wajib wasilah lah. Kalau kita tengok dalam Tuhfatul Murid contohnya, syarah bagi Jauharatul Tauhid Imam Laqani, dalam Tuhfatul Murid bagi Imam Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala, menakalkan lebih kurang 14 qaul pendapat ulama tentang apakah kewajipan pertama bagi mukallaf. Daripada 14 qaul tu, qaul yang mukhtar, qaul yang terpilih 2, iaitu kewajipan pertamanya ialah wajib maksud, iaitu ma'rifatullah, dan yang keduanya ialah wasail yang menyampaikan kepada ma'rifatullah, wasilah yang menyampaikan kepada ma'rifatullah dipanggil wajib wasail. Wajib wasail iaitu nazar, berfikir. Berfikir yang membolehkan kita mendapat ataupun memahami hukum-hukum yang dinisbahkan dan yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Laqani sebut dalam Jauharah dia, fakullu man kullifa syar'an wajaba alaihi an ya'rifa ma qad wajaba lillahi wal jaiza wal mubtani'a wa mithlu dha li rusulihi fastami'a iz kullu man qallada fil tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi, sampai habis dah pada awal matan Jauharah tu. Setiap orang yang ditaklifkan pada syarak wajib ma'rifatullah. Situlah perbahasannya, tengok situ. Perbahasan tentang makrifah, tengok di situ. Imam Bajuri dalam Tuhfatul Muridnya membahaskan dengan panjang lebar dan mendatangkan 14 qaul tentang awwaluddin tu. Kewajipan pertama dalam agama ialah apa? Tu. Jadi sini nak bincang tentang wasilah lah, nak bincang tentang wajib wasilah, perkara yang boleh menyampaikan kita kepada ma'rifatullah. Dan kalau Imam Laqani dibawa dalam bentuk fanzur ila nafsika thumma intaqili lil alamil ulwi thumma sufli tajid bihi sun'an badi'al hikami lakin bihi qama dalilul adami wa kullu ma jaza alaihi al adamu alaihi qat'an an yastahil al qidam. Dia lebih kurang sama macam sini, cuma dia lebih panjang. Makna dia lebih kurang sama macam bait yang ke-17, 18 dan ke-19 dalam matan kharidah kita. Qala rahimahullah, thumma alaman bi anna hadzal alama ay ma siwallahi al-aliyyil alimah. Kemudian ketahuilah dengan sebenar-benarnya. Jadi i'laman dengan makna yakinlah lah, ilmu dengan makna yakin. Kemudian yakinlah bi anna hadzal alama, bahawa sesungguhnya alam ini. Apa dia alam ini? Ay ma siwallahi al-aliyyil alimah. Makna alam ialah sesuatu selain Allah yang maha tinggi lagi maha mengetahui. Maka situ meletakkan makna bagi alam. Makna bagi alam. Maka berfikirkan tentang alam ni disebut sebagai nazar. Disebutkan sebagai nazar. Apa dia makna nazar? Apa dia makna berfikir? Ataupun kita panggil merenung ni, mengkaji. Nazar makna mengkaji. Nazar ialah kita tartibu umurin ma'lumatin liyatawassalu biha ila majhulin. Kalau ikut dalam takrif yang diberikanlah, susunan perkara-perkara yang kita tahu untuk mendapatkan maklumat baru yang belum kita ketahui. Itu asal makna nazar, asal makna kaji. Kita dah ada beberapa maklumat, maka maklumat-maklumat tersebut kita susun dengan bentuk yang sahih
dan akan menghasilkan natijah sesuatu yang belum kita ketahui. Maka sesuatu yang belum kita ketahui itu akan dihasilkan ataupun akan didapatkan dengan nazar yang sahih, dengan penilikan dan kajian yang betul. Contoh macam yang akan sebut bawah ni lah. Itu maka dia juga dinamakan sebagai fikir lah, fikir. Sebab fikir ialah harakatun nafsi fil ma'qulat, pergerakan hati pada sesuatu yang difikirkan dalam akal, yang bermain dalam akal. Itu fikir, benda yang tak ada secara wujudi, benda yang tak ada secara nyata, dia makna-makna yang kita faham dalam diri. Dia panggil ma'qulat, perkara yang dibincangkan di akal saja, sesuatu makna. Contohnya macam kenderaan lah. Kenderaan tak ada secara wujud, kita tak tengok kenderaan, kita tengok kereta, kita tak tengok kenderaan, kita tengok motor. Kita tak tengok kenderaan, kita tengok basikal. Kita tak tengok kenderaan, kita tengok bas. Tapi dalam setiap satu benda yang kita tengok tu terdapat padanya makna kenderaan. Jadi kalau makna kenderaan tu yang difikirkan, yang bermain dalam fikiran kita, maka tu nama dia fikir. Kalaulah benda tu wujudi, kalaulah benda tu ada, maksudnya dia sesuatu benda yang wujud di dunia nyata ni, bukan sekadar yang bermain dalam fikiran kita saja. Contoh macam kereta, maka yang tu dia panggil khayal. Kita masukkan imej kereta dalam kepala kita, kereta masing-masing lah, kereta ayah kita ke, kereta kawan kita ke, kereta abang kita ke, apa ke. Kereta tu benda yang ada di dunia nyata, boleh pegang, boleh sentuh dan sebagainya, yang namanya kereta tu. Maka kalau yang tu yang difikirkan dengan akal, maksudnya imej kereta itu terpapar pada akal, pada fikiran kita, itu tak dinamakan berfikir, itu namanya berkhayal. Berfikir maksudnya sesuatu, berfikir ialah perkara yang bermain dalam fikiran kita, itu sesuatu yang tidak wujud pada dunia nyata ni, dia cuma difahami dalam akal kepala saja, tu nama dia fikir. Tu nama dia fikir. Contoh macam haiwan, sama lah. Haiwan ialah sesuatu yang hidup, dia tidak ada di dunia nyata, maksudnya kita tak boleh tengok, tak boleh tunjuk, melainkan kita kena tunjuk kepada sesuatu yang mewakili ataupun sesuatu yang terdapat makna hidup padanya. Manusia tu haiwan lah, tapi bukan sekadar haiwan manusia tu saja haiwan, binatang pun haiwan juga, lembu pun haiwan, kuda pun haiwan, kambing pun haiwan dan sebagainya. Maka masing-masing ada wujud secara nyata, dan masing-masing memiliki makna haiwan dalam diri mereka. Maka kalau makna haiwan tu yang difikirkan, makna hidupan tu yang difikirkan, itu dipanggil fikir. Itu yang diakalkan. Adapun kalau kita menggambarkan lembu dalam kepala kita, itu nama dia khayal. Jadi yang dimaksudkan sini ialah fikir. Maksudnya kita tak bincang sangat tentang diri sesuatu secara tepat, segi empat dia, segi tiga dia, besar kecil dia, tak bincang. Kita bincang tentang maknanya. Kita bincang tentang maknanya. Baik. Maka pada bait yang ke-17 ini, Imam Dardir rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita makna alam. Alam yang kita sebut selalu lah, dalam bahasa Malaysia kita pun sebut, dalam bahasa Arab pun sebut alam. Cuma maknanya ada beberapa makna lah. Maka alam yang dibincangkan dan yang dimaksudkan dalam perbincangan ilmu tauhid ialah ma siwallah, sesuatu selain Allah. Diambil daripada makna, diambil daripada lafaz asalnya ataupun kata akarnya alamah. Alam diambil daripada kalimah alamatun, tanda. Jadi alam itu boleh dikatakan sebagai tanda bagi sesuatu. Tanda bagi sesuatu, dia penanda, tanda untuk menyampaikan kita kepada maksud lah. Kalau kita nak pergi ke makna yang lebih tinggi, pandai baca alam, pandai baca alamat, maka jumpalah pencipta alam, gitulah. Serupa macam pandai baca penanda jalan, maka sampailah kepada tempat tujuan. Gitu. Tu kalau kita pakai alam dengan makna tu, ma siwallah, sesuatu selain Allah. Kadang-kadang alam juga digunakan dengan beberapa makna yang lain, iaitu makna yang khusus. Contohnya alam yang kalau kita katakan dia berasal daripada kalimah ilmu. Alam berasal daripada kalimah ilmu. Maka alam kat situ dia alam yang maksus, iaitu dia cuma kena kepada sesuatu yang berakal, iaitu alam manusia, jin dan malaikat. Punya awalim salasah.
Dan kita gunakan juga alam dengan merujuk kepada kehidupan sesuatu yang sejenis, kan? Alam kewartawanan, alam penyiaran, alam pekerjaan, alam pengajian dan sebagainya, dimerujukkan kepada makna khusus. Sini ada alam dengan makna umum. Alam yang dimaksudkan dengan ilmu akidah ialah perkara selain Allah. Apa dia perkara selain Allah? Dua lah, secara besarnya dua. Itu disebut sebagai jirim ataupun zat, dan juga sifat ataupun arad. Dipanggil ajram wa a'rad. Itu yang dimaksudkan dengan ma. Sesuatu selain Allah tu dua. Yang dimaksudkan dengan sesuatu itu kena kepada dua jenis perkara. Yang pertamanya zat, ataupun disebut dalam bahasa untuk makhluk disebut sebagai jirim. Yang keduanya ialah sifat yang ada di zat, ataupun dalam bahasa makhluk ni, bahasa yang digunakan untuk makhluk ialah arad. Arad bahasa yang digunakan menunjukkan kepada makna sifat kepada sesuatu selain daripada Allah. Kalau pada Allah sifat kita tak panggil arad. Kita tak panggil arad itu qudrah itu arad bagi Allah tak. Tak boleh digunakan sebab dia akan membawa kepada persamaan dengan makhluk. Jadi qudrah ialah sifat bagi Allah. Tapi tenaga kita sah dikatakan sebagai arad, boleh dikatakan sebagai sifat. Dia bawa makna yang sama. Baik, ini dua lah. Ini makna bagi ma, sesuatu tu. Sesuatu selain Allah, ma siwa Allah. Ma itu dengan makna jirim ataupun zat, dan juga arad ataupun sifat. Pada bahasa makhluk, bahasa yang digunakan untuk makhluk, bahasa yang digunakan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jirim tu apa? Jirim ni kalau bahasa mudah kita, objek lah. Jirim ialah objek, sesuatu yang memiliki ketumpatan ataupun sesuatu yang berketul. Bahasa mudah kita lah tu bahasa untuk kita mudah faham. Objek, sesuatu yang ada, sesuatu yang berketul. Tu makna mudah. Makna jirim yang dimaksudkan ataupun yang ditarifkan oleh alim ulama kita ialah perkara yang mengisi ruang. Perkara yang mengisi ruang. Sebelum daripada tu, itu kita kena patah balik sikit. Sebelum daripada tu, zat ataupun jirim dan juga arad ataupun sifat, maknanya ialah jirim ataupun zat itu pada makna zat ialah sesuatu yang ada dengan sendirinya. Dipanggil maqama binafsih, sesuatu yang ada sendirinya. Apa maksud sesuatu yang ada sendiri? Dia tidak menumpang pada yang lain. Dia membawa dirinya sendiri. Dia membawa diri sendiri. Dan juga boleh juga dikatakan sebagai dia perkara yang membawa diri yang menerima sifat. Dia perkara yang membawa diri yang menerima sifat. Maka yang menerima sifat ataupun tempat tinggal sifat itu nama dia zat. Dia panggil maqama binafsih. Lawan dia ialah sifat ataupun arad, disebut sebagai maqama bi ghairih, sesuatu yang menumpang pada yang lain. Dia tidak boleh ada sendiri. Dia tidak boleh ada sendiri. Contoh mudah yang kita buat, daun tu, diri daun tu dinamakan sebagai zat, manakala hijau pada daun tu ialah sifat. Daun tu boleh ada tanpa sifat hijau. Maksudnya dia mungkin ada sifat lain lah, tapi dia tak semestinya berwarna hijau. Tapi kalau hijau tu tidak berada pada daun contohnya, dan tidak berada pada satu benda yang lain langsung, maka hijau tu tak ada. Hijau tu tidak boleh wujud dengan sendirinya, melainkan wujudnya tu wujud pada zat. Itu yang dikatakan sebagai sifat. Wujudnya ialah wujud pada zat. Dia tak boleh ada sendiri. Maksudnya kalau kita pisahkan hijau daripada daun, hijau tu akan hilang. Hijau tu akan hilang. Hijau tu tak mungkin secara berasingan boleh wujud, boleh ada dan boleh dicerak sekiranya dia tidak menumpang pada zat. Itu asal maknanya. Itu asal makna zat dengan sifat. Ni bahasa mudahnya lah sebelum kita masuk perbincangan yang lebih jauh. Maka zat sesuatu yang bawa diri dia sendiri. Contohnya macam batu. Dan sifat itu ialah yang menumpang pada batu. Perkara yang dinisbahkan kepada batu. Contohnya macam kerah. Contohnya macam besar dan sebagainya. Maka dia disebut sebagai sifat. Dia tak boleh besar ataupun kerah itu tidak boleh diasingkan daripada batu. Kalau asing tak ada. Kita tak ada satu benda yang namanya kerah, melainkan kerah itu sandaran ataupun sifat bagi sesuatu yang lain.
Kerah itu batu, maka batu tu zat. Kerah itu sifat. Kerah itu contohnya kayu, maka kayu tu zat, batu tu kerah itu sifat, dan seterusnya. Maka kefahamannya berbeza. Kefahamannya berbeza. Maka zat ialah sesuatu yang bawa diri dia sendiri, maqama bi ghairih, dan sifat ialah sesuatu yang menumpang pada yang lain. Sesuatu yang dinisbahkan ataupun dihukumkan sabit ataupun ada pada yang lain. Maka itu dinamakan sebagai sifat maqama bi ghairih. Itu asalnya. Maka zat tersebut kalau baharu biasanya disebutkan dengan nama jirim. Itulah. Biasanya disebutkan dengan nama jirim. Apa dia jirim? Ma yatahayyazu fil makan, ataupun ma yahullu fil makan asalnya. Sesuatu yang mengisi ruang. Itu yang dimaksudkan dengan jirim. Zat lah. Sesuatu yang mengisi ruang. Apa makna sesuatu yang mengisi ruang? Sesuatu yang perlukan ruang untuk dia ada. Kalau tak ada ruang, maka dia tak boleh ada di situ. Kalau tak ada ruang, maka dia tak boleh ada kat situ. Itu yang dimaksudkan dengan jirim. Manakala arad ialah sifat yang ada pada jirim tu, nama dia arad. Maka betul lah kita punya kata tadi, arad ialah nama bagi sifat yang baru, sifat makhluk. Sebab yang dikatakan jirim itu makhluk, dia benda yang diciptakan, benda yang ada isi padu lah kalau bahasa mudah kita ni, benda yang mengisi ruang, benda yang mengisi ruang. Dan sifat ialah, dan arad ialah sifat yang ada pada jirim tu. Sifat yang ada pada jirim tersebut dinamakan sebagai arad. Ni maka jirim dan arad itulah yang disebutkan sebagai ma siwallah, sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan cerita pasal alam angkasa lepas, alam dunia, ada bukan yang tu yang dimaksudkan, iaitu alam dengan makna khusus. Sini alam dengan makna umum. Alam yang dimaksudkan dalam perbincangan ilmu tauhid ialah jirim dan arad, makhluk. Itu. Maka pada jirim ataupun zat itu dia ada beberapa nama lah, melihat kepada sudut pandangan yang berbeza. Zat tadi yang bila mana kita melihat dia ialah zat yang mengisi ruang, maka nama dia jirim. Kalau kita tengok daripada sudut dia ialah sesuatu yang bercantum antara satu dengan lain. Dia benda yang bercantum ataupun benda yang menerima belah bahagi. Dia benda yang menerima belah bahagi, maka dinamakan sebagai jisim ataupun disebut sebagai jauhar murakkab. Nama dia jugalah. Jisim pun disebut, jauhar murakkab pun disebut. Dan sekiranya cantuman itu, benda yang mencantum menjadikan dia itu secara berasingan, secara satunya disebut sebagai jauhar firid ataupun jauhar saja. Maka ni nama-nama dia melihat kepada sudut pandang yang berbeza. Nama-nama dia melihat kepada sudut pandang yang berbeza. Zat lah. Maka kita sebagai zat, diri kita lah sebagai zat. Kita disebutkan diri kita ni zat, ya, sebab kita mengisi ruang. Tempat yang kita duduk, orang lain tak duduk. Hatta angin pun tak hidup pada tempat yang kita duduk. Angin hanya ada di celah-celah ataupun di tepi saiz kita, di tepi kawasan zahir kita. Maka kita nama dia zat. Kita nama dia jirim. Dan kita sesuatu yang tak menumpang pada benda yang lain, maka kita nama dia zat. Kita juga menerima belah bahagi. Kita boleh dibelah, boleh dikecilkan lagi, boleh dirincik lagi, boleh dikerat lagi, boleh diasingkan lagi. Dan kita hasil daripada gabungan beberapa benda. Gabungan daripada tanahnya, gabungan daripada dagingnya, tulangnya, darahnya, uratnya, kulitnya dan sebagainya. Maka kita juga nama dia jisim. Dan setiap satu yang membentuk kita tu, bila kita rincik sampai ke tahap tak boleh rincik dah, dia tak menerima rincik. Rincik sampai ke tahap dia tidak menerima rincik. Dia bukanlah gabungan daripada dua perkara yang sejenis dah. Dia cuma tinggal satu ya. Dengan apa pun tak boleh dipisahkan lagi, dengan apa pun tak boleh dikecilkan lagi daripada saiz yang tersebut. Maka ketika tu nama kita jauhar firid. Jauhar firid. Maka nama-nama tu semua merujuk kepada zat yang baharu, makhluk selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu belah zat. Belah sifat mudah faham. Sifat maksudnya sesuatu yang menumpang pada zat, sesuatu yang ada pada zat. Kalau belah makhluk selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dia dinamakan sebagai arad. Itu untuk kefahaman kita yang pertama.
Tu. Maka katanya ai ma siwallahil aliyil alimah. Sesuatu satu tadilah jirim dan juga arad. Sesuatu selain Allah yang maha tinggi lagi maha mengetahui. Itu. Diletakkan maha tinggi tersebut bukan tinggi kedudukan tak, tinggi maksud tinggi martabat. Jadi maha tinggi sini sah dikatakan dengan maha suci. Maknanya Allah dia bukan masuk dalam kategori alam tu. Allah dia tak masuk dalam kategori alam. Sebab tu diletakkan kalimah Al-Ali yang maha tinggi. Apa makna yang maha tinggi? Yang maha suci daripada menyerupai. Maka bila diletakkan sifat Al-Ali maha tinggi pada Allah, maksudnya Allah bukan masuk dalam kategori alam tu. Allah bukan zatnya bukan jirim dan sifatnya bukan arad. Gitu. Al-alimah tu nak sama macam a'lama tadi lah, nak perbetulkan ataupun nak samakan di antara rangkap syair dia tu. Jadi alam ni, jirim dan juga arad ni, setengah orang tak payah faham makna jirim ni. Jirim ni benda yang mengambil lapang. Kalau bahasa kitab-kitab Jawi lama, perkara yang mengambil lapang. Kita ubah dalam bahasa yang agak baru yang digunakan, kita sebut perkara yang mengisi ruang. Perkara yang mengisi ruang. Apa makna mengambil lapang? Apa makna mengisi ruang? Dengan maksud sekiranya dia berada di situ, tempat tersebut tidak boleh diisi dengan jirim yang lain. Tidak boleh diisi dengan jirim yang lain. Sekiranya sebelum itu telah ada jirim di situ, maka dia akan dilihat ataupun perkara yang berlaku ialah jirim yang kasar disebut sebagai jirim yang kasif akan menolak jirim yang latif, yang lembut, yang tak mampu untuk menahan ataupun mempertahankan ruang tersebut. Maka dia akan diambil, dia akan kalah, dia akan mengelak ke tepi. Itu yang dimaksudkan dengan mengambil lapang. Contohnya macam air yang berada dalam cawan. Air tu jirim lah, zat jirim. Maka air tersebut dia mengisi ruang cawan. Tiba-tiba dimasukkan sesuatu zat ataupun jirim yang lain ke dalam cawan tersebut. Maka sekiranya air tu memang dah penuh dalam cawan tu, hasil yang akan berlaku, airnya tu dia akan keluar daripada cawan. Sekadar mana kalau kita buh dengan elok, sekadar ruang yang diperlukan oleh jirim yang masuk tu lah. Sebab tempat asal untuk air tersebut telah diambil ataupun telah diisi oleh sesuatu, contohnya macam batu. Kita ada bekas air, besen ke apa penuh, memang penuh dah, setitik tak boleh tambah dah. Kalau tambah, dia akan melimpah walaupun setitik. Sebab ruangnya telah dipenuhi dengan air. Kita fardu takdirnya begitu. Kita buat contohnya lagu tu. Kita ada satu bekas dan telah diisi penuh betul-betul. Dengan bahawa kalau tambah setitik lagi pun tak lepas dah. Kalau kita tambah setitik tu sama ada titik tu kekal ataupun titik tu akan keluar daripada bekas tu. Dia dah memang betul-betul penuh. Ruangnya cuma sekadar itu saja. Ruang yang boleh diisi cuma sekadar itu saja. Kemudian kita masukkan sesuatu. Contohnya seperti mana seketul batu dalam bekas tersebut. Apa yang akan jadi? Air tersebut sebahagiannya akan keluar daripada bekas tersebut. Pasal apa air tu keluar? Sebab tempat air tersebut telah diambil alih oleh batu yang dimasukkan. Maka ini yang dimaksudkan dengan mengisi ruang. Cuma bahasa yang kita pakai batu dalam air. Kita pakailah batu dalam air, tu bahasa kegunaan yang kita sebut. Hakikat yang sebenarnya batu di celah air. Batu di celah air. Sebab batu tu jirim dan dia kasar. Dia mampu mempertahankan dia punya ruang yang dia diisi. Dan air tu lembut, jirim juga, tapi jirim dia panggil jirim yang latif, jirim yang lembut. Maka dia tak mampu mempertahankan ruangnya, tempat yang diisi sekiranya benda yang kasar berebut ruang dengan dia. Maka air akan mengelak ke tepi. Maka ini yang dimaksudkan dengan mengambil lapang. Macam tu juga kalau kita buat misal kayu, kita ketuk paku ke dalam kayu tersebut, maka kita akan sebut paku dalam kayu ataupun paku pada kayu. Paku daripada kayu ataupun paku dalam kayu tersebut bermaksud paku berada di celah kayu. Sebab apa paku berada di celah kayu? Sebab antara paku dengan kayu, biasanya kayu tak mampu mempertahankan ruang yang diisi. Dia terpaksa memberi ruang untuk paku masuk.
Maka tempat yang asalnya merupakan tempat kayu telah diambil alih oleh paku, yang mana kalau kita cabut dia akan tinggal lubang. Dia tak cantum balik, tak bercayak lah. Itu kena kepada tabiat dia pula lah. Kayu tak bercantum balik, maka akan tinggal ruang kosong, tempat yang asalnya diisi ataupun didiami oleh paku tersebut. Maka ni yang dimaksudkan dengan mengisi ruang ataupun mengambil lapang. Mengisi ruang ataupun mengambil lapang. Maka ni ialah makhluk, ini ialah baharu. Ini yang dimaksudkan dengan alam, iaitu zat. Dan zat tersebut dia ada sifat-sifatnya, maka dinamakan sebagai arat. Gitu. Maka bila dah kita faham dah apa nama ma siwallah tu apa, iaitu jirim dan juga arat, min ghairi syakkin hadithun muftaqiru li'annahu qama bihi taghayyuru. Dengan tiada ragu-ragu, min ghairi syakkin, dengan tiada ragu-ragu. Tiada ragu-ragu ni masuk juga waham dan juga zan. Yakinlah, min ghairi syakkin maksudnya biyaqinin, dengan yakinnya adalah perkara yang baharu, lagi memerlukan kepada pencipta. Muftaqirun, memerlukan kepada pencipta. Maka kita yakin bahawasanya jirim dan arat ni sesuatu yang diciptakan. Dia baharu ada. Dia baharu ada. Pasal apa dia baharu ada? Alasannya, li'annahu qama bihi taghayyur, kerana alam ini telah berlaku perubahan padanya. Alam ini telah berlaku perubahan padanya. Ni kena bincang satu-satu. Yang pertamanya, alam macam yang kita faham tadi, iaitu jirim dan arat ataupun zat dan sifat itu, dia baharu. Apa makna baharu? Hadisun ialah sesuatu yang bersifat dengan hudus. Bandingannya macam wajibun itu sesuatu yang bersifat dengan wujud. Jadi kalau kita faham wajib dan wujub, maka kita akan faham juga konsep hadis dan hudus. Maka hadisun sesuatu yang baharu, maksudnya sesuatu yang bersifat dengan hudus, baharu. Apa dia makna baharu? Baharu maksudnya ada selepas tiada. Itu yang dimaksudkan dengan baharu. Ada selepas tiada. Ataupun dengan bahasa yang lebih kurang sama maknanya, ada yang didahului oleh ketiadaan. Ini makna baharu. Maka sesuatu yang sebelumnya tidak ada kemudian baru ada dinamakan sebagai hadis ataupun yang baharu. Itu sebahagian daripada kitab-kitab kita akan letak terus makna yang baharu ada. Jadi diringkaskan yang baharu ada tu kepada baharu, yang baharu. Maksudnya yang ada wujuduhu ba'da adamin. Adanya selepas daripada tiada. Maka ini yang dimaksudkan dengan baharu. Tu. Baik jirim, baik arat. Jirim pun baharu, arat pun baharu. Jirim pun sebelum tu tak ada, kemudian ada, maka dia baharu. Arat pun kalau tak ada jirim, maka tak ada lah arat tu pada jirim tersebut. Dengan adanya jirim, dengan adanya zat, barulah sifat tu ada sekali dengan jirim tu. Maka dia pun asal tak ada juga lah. Kemudian ada, maka dia baharu juga. Maka jirim pun baharu, arat pun baharu. Gitu. Ini perbincangan yang dasar, perbincangan yang asas. Maka baharu yang dimaksudkan kat sini, untuk memudahkan kefahaman, bila sebab apa nama menceritakan tentang alam, dipanggil baharu yang hakiki. Hadis hakiki ataupun hudus hakiki, iaitu al-mawjud ba'da adamin, yang ada selepas tak ada. Sesuatu yang ada yang didahului oleh ketiadaan. Contoh mudah bagi kita buat, kita lah. Kita contohnya umur berapa? Umur 30 contohnya. Umur 25. Sebelum daripada 25 tahun dulu, maka kita tak ada. Kita tak ada. Kemudian baru ada. Itu nama dia baharu. Dan sifat-sifat kita pun, arat-arat kita pun ada bersama dengan kita. Maka tu yang dimaksudkan dengan baharu. Baru ada. Dan disebut sebagai baharu yang hakiki. Sebab dia wujud ba'dal adam. Sesuatu yang ada selepas pada tak ada. Ada juga yang jenis bukan ada, cuma dia sungguh saja. Contohnya macam patah. Ranting kayu asalnya tak patah, kemudian kita kepak jadi patah. Maka patah tu juga disebut sebagai baharu. Baharu berlaku. Maka dia masuk dalam kategori baharu majazi, dengan makna
Baharu majazi dengan makna mutajaddidun ba'dal adam. Itu. Mutajaddid ba'dal adam. Baharu nyata, baru berlaku selepas daripada tidak berlaku. Maka itu juga dinamakan sebagai baharu, tapi dimasuk dalam kategori baharu yang majazi. Baharu yang hakiki kena kepada sesuatu yang ada, zat kita, warna kulit kita dan sebagainya. Adapun benda yang tidak wujud secara hissi, secara fizikalnya tidak wujud, tapi dia berlaku baru jadi aksiden, sama agaklah. Aksiden tu bahasa Arab sebut hadisah lah. Dia ambil pada makna hadisnya, asal tak ada tak jadi, kemudian baru jadi. Bila aksiden tadi, kenapa aksiden? Contohnya pukul 6 tadi aksiden contoh. Maka 5.59 tak aksiden lagi. Pukul 6 baru jadi aksiden tu. 5.59 ataupun 5.40 tak berlaku lagi aksiden tu. Maka aksiden tu benda yang baharu berlaku. Maka dia baharu jugalah. Maka itu makna baharu, hudus. Tapi aksiden tu dia panggil hudus yang majazi. Sebab dia bukan ada, dia berlaku. Adapun diri kereta, maka dia baharu yang hakiki. Sebab diri kereta, zat kereta tu ada. Zat kereta tu ada. Ada bila zat kereta ni? Tahun 2020 contohnya. Baru ada tahun lepas. Maka tahun 2019 2019 dia tak ada lagi. Dia baru ada tahun 2020. Maka yang tu juga dinamakan sebagai baharu. Adanya selepas daripada ketiadaan. Kewujudannya didahului oleh ketiadaan. Maka yang ni yang dimaksudkan dengan baharu. Maka jirim pun baharu, arat pun baharu. Alam tadilah. Maka bawa kepada makna kita alam ni baharu. Bila jirim dan arat tu baharu, dan jirim dan arat ni lah yang diungkapkan sebagai alam, membawa kepada makna alam ni baharu. Tu yang orang sebut alam ni baharu, baharunya alam ini, dan alam bersifat dengan baharu dan sebagainya. Apa hujah, apa dalil yang kita katakan alam ni baharu? Sebab tu diletakkan dia punya hujah dia, li'annahu qama bihi taghayyur, kerana alam telah berlaku perubahan padanya. Ya. Kita tinggal min ghairi syakkin hadisun muftaqirun. Muftaqir. Apa makna muftaqir? Lagi memerlukan. Kerana tiada ragu-ragu adalah perkara yang baharu, adalah perkara yang baharu lagi memerlukan kepada pencipta. Maka bila mana alam dengan makna jirim dan arat tadi, kita faham makna bahawasanya dia perkara yang ada selepas daripada ketiadaan, ataupun dia berlaku selepas daripada sebelum berlaku. Maksudnya ada penyebab yang mewujudkan dia dan ada penyebab yang memperlakukan dia. Maka dia berhajatlah. Alam tu sendiri muftaqir, berhajat kepada penyebab kewujudan dia, ataupun penyebab berlakunya sesuatu tersebut, yang kita sebut pokok tak bergoyang kalau tak ada angin lah. Maka untuk bergoyang contohnya berhajat kepada angin, ataupun berhajat kepada orang yang goncang dan sebagainya lah. Maka sama juga dengan alam, daripada tak ada nak ke ada, ataupun daripada tak berlaku kepada berlaku sesuatu, maka dia muftaqir. Dia muftaqir kepada apa? Dia muftaqir kepada muhdis. Dia berhajat kepada yang mengadakan dia. Dia berhajat kepada yang menjadikan dia. Dia berhajat kepada yang mewujudkan dia. Ini panggil muftaqir. Maka alam bersifat dengan iftiqar. Dia berhajat, dia memerlukan. Sebab dia tak boleh nak ada sendiri. Antara kaedah yang musallamah, yang diterima dalam akal, yang tak ada siapa yang boleh tolak, sesuatu tidak akan memberi kesan pada dirinya sendiri. Asyai' la yu'athiru fi nafsih. Sesuatu dia tidak boleh memberi kesan pada dirinya. Lagi pula akal kita menolak daripada ketiadaan sesuatu yang tak ada tu tiba-tiba boleh ada dengan sendirinya. Akal kita tolak benda tu. Akal kita tak menerima benda tu. Daripada nothingness, daripada ketiadaan, tiba-tiba jadi something. Daripada ketiadaan jadi ada, tanpa ada pengada dia. Maka akal kita tolak. Maksudnya untuk sesuatu yang tak ada menjadi ada, diperlukan kepada pengada. Maka perlu tu sifat bagi baharu lah, sifat bagi alam. Maka alam itu muftaqir, berhajat kepada muhdis, berhajat kepada pengada dia, penjadi dia. Tahu mana kata dia berhajat, tahu mana kata dia baharu, li'annahu qama bihi taghayyur, kerana alam telah berlaku perubahan padanya. Ini dalil yang menyabitkan ataupun yang meyakinkan kita bahawasanya alam ini baharu, sebab berlaku perubahan pada alam.
Maksud berlaku perubahan pada alam ni maksudnya menerima berubah. Taghayyur dengan maksud jawaz ataupun qabulut taghayyur. Dia menerima berubah. Dia berpindah daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Ini dalil yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kan, dalam peristiwa yang direkodkan dalam Quran. Nabi Ibrahim kata hadza rabbi, bintang ni Tuhanku, kemudian bulan ni Tuhanku, dan matahari itu Tuhanku. Kemudian hilang belaka, matahari pun hilang, terbenam, bulan pun hilang dengan tebat siang, bintang pun hilang dan sebagainya. Maka dia berubah daripada ada kepada tak ada, ataupun daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain. Maka berubah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain tu, macam yang kita sebut tadi, dia takkan berubah dengan sendirinya, melainkan ada yang mengubah dia. Ada yang mengubah dia. Maka berubah itu tanda baharunya sesuatu. Dia pernah berubah, maka dia keadaan yang sekarang ni tak ada satu benda ataupun tak ada satu jaminan yang boleh menjamin bahawasanya dia kekal dengan keadaan yang sekarang. Maka dia pernah berubah dulu, maka sekarang pun dia boleh berubah. Maka berubah itu menjadi dalil atas baharunya alam. Berubah menjadi dalil atas baharunya alam. Sebab dia menerima perubahan. Walaupun dia tak pernah berubah pada pandangan mata kita, tapi dia menerima perubahan. Contohnya macam bukit. Diri bukit tu tak pernah berubah, duduk tang tu, bergerak pun tak, berpindah pun tak, apa pun tak, bukit duduk tang tu. Tapi dia menerima perubahan. Contohnya dengan kita boleh tarah dia. Daripada ketinggian yang kita kata contoh 8,000 kaki, kita boleh tarah dia jadi kurang sekaki, 7,999 kaki. Boleh menerima walaupun kita tak buat betul. Maka menerima perubahan tu menjadi dalil baharunya alam. Perubahan alam menjadi dalil atas baharunya alam. Sebab yang dikatakan baharu itu ialah sesuatu yang ada selepas daripada tiada, ataupun sesuatu yang berlaku selepas daripada dia tidak pernah berlaku, ataupun dia belum berlaku. Maka bila berubah, maka sahlah dikatakan sebagai baharu. Bila sah dikatakan sebagai baharu, maka dia berhajat, maka dia memerlukan. Itu cara susunannya, kan? Alam ni berubah. Kita sendirilah sebagai salah satu contoh alam berubah diri kita daripada kecil kepada besar, daripada kecil kepada besar, daripada muda kepada tua, daripada tak tahu sesuatu jadi tahu sesuatu, daripada tak boleh cakap kepada boleh bercakap, daripada tak boleh pegang sesuatu kepada boleh pegang sesuatu, daripada tak ada keupayaan untuk berdiri contohnya ada keupayaan untuk berdiri. Maka tu yang dinamakan sebagai berubah. Itu yang dimaksudkan dengan taghayyur, berubah. Maka perubahan tersebut menjadikan kita baharulah. Sebelum ni kita kecil, lah kita besar. Maka besar ni baru jadi lah. Besar ni baru jadi. Dulu tak ada besar ni. Waktu baru lahir tak ada besar ni. Besar ni baru ada selepas daripada tu. Lepas daripada lahir tu. Waktu ketika lahir tak ada besar ni. Maka besar tu benda yang baru datang, maka baru. Maka diri kita ni baru sebab berlaku perubahan pada diri kita. Maka bila bila kita sedar ataupun kita pasti bahawasanya kita baharu, maka membawa kepada makna yang kedua, maka kita berhajat kepada sesuatu. Kita memerlukan kepada sesuatu yang membesarkan kita. Kepada sesuatu yang membesarkan kita. Kepada sesuatu yang menuakan kita. Kepada sesuatu yang memberi kekuatan kepada kita. Kepada sesuatu yang memberi pengetahuan kepada kita, dan seterusnya lah. Sebab daripada asal tak ada, daripada sesuatu yang tidak memiliki sifat tersebut, untuk ada sifat tersebut padanya, dia perlukan kepada unsur luar, sebab yang di luar untuk menjadikan sifat tersebut ada pada diri dia. Dia tak boleh ada sifat tersebut pada dirinya dengan sendirinya, ataupun dia sendiri yang buat benda tu. Tak boleh, tak sah. Benda yang paling mudah kita buat daripada tak ada kepada ada lah. Daripada tak ada kepada ada. Contohnya kita letakkan pokok. Lah ni dia ada. Sebelum daripada ada pokok, contohnya pokok tu berumur kita kata 5 tahun. Sebelum daripada 5 tahun dia tak ada. Dia mungkin dalam bentuk benih dan sebagainya, tapi dia tak ada pokok dengan makna yang kita tengok sekarang ni. Kemudian baru ada, maka dia berubahlah. Macam tu juga daripada dia sebesar kita kata jari kelingking, membesar jadi sepemeluk. Maka itu perubahan. Perubahan tu menunjukkan dia baru.
Sebab perubahan itulah makna baharu, daripada tak ada kepada ada, daripada tak berlaku kepada berlaku. Sebelum tu besar tak ada, bukan sifat bagi pokok. Sebab besar tu mana besar yang sekarang lah. Pokok baru mula bertunas dan sebagainya, kecil daripada jari kelingking kita lagi. Kemudian berlaku perubahan sampai besar macam yang kita tengok, maka dia baharu. Bila dia baharu, akal kita secara jelas akan menyabitkan bahawasanya ada yang membesarkan pokok ni. Ada yang membesarkan pokok ni. Secara zahir, kalau kita bincang secara adat, kita melihat kepada baja yang membesarkannya, air yang membesarkannya, dan dia punya sumber-sumber yang diserap daripada bumi yang membesarkannya. Tapi itu semua sebab adat. Semua sebab adat. Sebab semua tu bersifat dengan sifat yang sama dengan dia. Masing-masing berhajat. Tanah pun berhajat, air pun berhajat dan sebagainya, semua benda baharu. Maka kita perlukan sesuatu yang tidak baharu untuk membesarkan dia. Sesuatu yang bukan alam untuk membesarkan dia. Macam kita tengok daripada kisah kelahiran manusia lah, sejarah manusia. Kita ada kelahiran yang tidak memiliki ibu dan ayah, Nabi Adam AS. Kita ada kelahiran yang cuma memerlukan kepada ayah tanpa ibu, Siti Hawa alaihissalam. Kita ada kelahiran yang cuma memerlukan ibu tanpa ayah. Kita ada Sayyidina Isa alaihissalam. Dan kita ada kelahiran yang memerlukan ayah dan ibu. Maka kita secara umumnya. Pasal apa buat lagu tu? Sebab Tuhan menunjukkan bahawasanya dia boleh buat sesuatu. Penyebab bagi wujudnya anak contohnya bukan pasal mak dan bukan pasal ayah. Sebab dah sabit dah ada manusia, ada anak, ada sesuatu, bukan anak lah, yang tak ada mak dan tak ada ayah, Nabi Adam alaihissalam. Ada sesuatu yang cuma kita katakan pada segi susunan maklumatnya cuma ada ayah asal daripada lelaki, Siti Hawa. Yang cuma ada ibu, Nabi Isa alaihissalam. Dan ada ayah dan ibu macam kebanyakan manusia biasa macam kita. Maka semua tersebut, ayah, ibu dan anak tersebut, semuanya ialah makhluk dan semuanya ialah baharu. Maka dia tidak boleh mewujudkan sesuatu yang lain. Dia tidak boleh memberi kesan pada sesuatu yang lain. Maka kita perlukan sesuatu yang bukan baharu, yang bukan alam untuk mengadakan dan mewujudkan sifat ataupun diri sesuatu perkara tersebut. Maka ini yang menjadi dalil atas baharunya alam ini, dan menjadikan dalil atas dia berhajat kepada sesuatu yang di luar daripada perkara yang serupa macam diri dia juga. Perkara yang serupa macam diri dia juga. Kalaulah dengan sebab makan tu besar contohnya, dan kalaulah dengan sebab baja tu menjadikan pokok tu besar, maka mestilah kebesaran pokok ni sama. Dua batang pokok getah sama pokok getah contohnya, kita bubuh baja yang sama dengan dia, tanah yang sama dengan dia, air yang sama dengan dia, maka dia akan menghasilkan hasil yang sama. Kalau betul lagu tu. Tapi tidak. Boleh jadi pokok yang satu lebih besar ataupun lebih subur daripada pokok yang kedua. Boleh jadi pokok yang kedua sakit ataupun tak sihat berbanding pokok yang pertama dan sebagainya. Hasilnya berbeza. Menunjukkan bahawasanya bukan itu faktor yang hakiki tentang tumbesaran pokok tersebut. Maka mestilah yang menumbuh dan yang membesarkan pokok tersebut mestilah sesuatu yang bukan daripada alam ni juga. Sebab kalau dia masuk dalam kategori alam, kalau dia masuk dalam kategori alam, dia tak boleh memberi kesan dan dia tak boleh mengubah. Dia tidak mampu untuk menimbulkan ataupun meletakkan, mewujudkan sesuatu sifat pada zat yang lain. Ini asal perbincangan tentang taghayyur. Sini dia beritahu makna taghayyur. Hudusuhu wujuduhu ba'dal adam wa didduhu huwal musamma bil qidam. Baharunya alam itu ialah kewujudannya, adanya setelah daripada ketiadaan. Maksudnya didahului oleh ketiadaan. Ada ketiadaan mendahului adanya. Itu yang dimaksudkan dengan hudus. Sesuatu yang bersifat dengan hudus dinamakan sebagai hadis yang baharu. Maka ni yang kita katakan tadi, dia hudus yang hakiki, iaitu wujud ba'dal adam. Kadang-kadang dia bukan ada, cuma dia sungguh, maka disebut sebagai tahaqquq ba'dal adam. Maka dipanggil hudus yang majazi. Contohnya peristiwa-peristiwa yang berlaku bukan daripada kategori ada lah. Pecah, patah, masak dan sebagainya. Pecah, patah, masak, besar, kecil, relai dan sebagainya. Maka dimasuk dalam tahaqququhu, berlakunya ba'dal adam. Selepas daripada ada, yang tu masuk dalam kategori hudus yang majazi. Cuma tak disebutkan kat sinilah sebab untuk memudahkan kefahaman kita.
mudah untuk ditunjukkan ataupun dihuraikan perkara yang ada. Sebab kita boleh khayalkan benda yang ada dan kita boleh ekstrak ataupun kita boleh sedut maklumat daripada benda yang ada tu untuk dijadikan sebagai makna dalam diri. Wa didduhu huwal musamma bil qidam, dan yang berlawan baginya pula yang bukan hudutsuhu ba'dal adam. Maksudnya yang ada tapi tidak didahului oleh ketiadaan adalah yang bernama sedia kala. Maka zat yang bersifat dengan sedia kala disebut sebagai zat yang qadim. Zat yang bersifat dengan hudus nama dia zat yang hadis. Zat yang bersifat dengan qidam nama dia zat yang qadim. Itu. Maka alam ini baru merupakan natijah daripada susunan maklumat yang kita susun sebentar tadi, iaitu alam ini, jirim dan arad itu berubah-ubah. Ini antara qadiyah yang masyhur yang digunakan bagi orang yang biasa belajar ilmu tauhid. Al-alamu mutaghayyirun. Alam tu baru. Pasal baru dengan dalil tadi pasal dia berubah. Al-alamu mutaghayyirun. Alam ini berubah-ubah. Kita tengok perubahannya. Matahari daripada berada pada kaki langit ke tengah langit, kembali kepada kaki langit, hilang daripada pandangan mata, hilang daripada dada langit, kemudian timbul balik dan sebagainya. Macam tu juga dengan daun yang asalnya daripada kecil putih, kalau hijau, muda, kemudian berubah menjadi besar, berubah warnanya menjadi hijau makin tua, kemudian berubah jadi kuning, perang dan luruh dan sebagainya, jadi kokoh dan sebagainya. Maka tu berubah. Itu yang maksudkan dengan al-alamu mutaghayyirun. Anak yang asalnya kecil menjadi dewasa, menjadi tua dan kembali mati dan hancur di mamah bumi dan sebagainya. Maka al-alamu mutaghayyirun. Alam ni berubah-ubah. Jirim dan arad, zat dan sifat makhluk ini ialah berubah-ubah. Dia tak kekal dengan satu keadaan selama-lamanya, dia berubah. Kemudian wa kullu mutaghayyirin hadithun. Dari bila kita dah faham dah bahawasanya setiap alam ini benda yang berubah-ubah dan setiap yang berubah itu baru. Maksudnya perubahan disebut menunjukkan bahawasanya dia baru ada. Kita tak namalah berubah. Kita akan nama dia kekal. Tak ni tak, dia berubah bila berubah maksudnya dia baru. Adanya selepas daripada tiada, ataupun berlakunya selepas daripada tidak berlaku. Jadi kita akan dapat natijah alam ini baru. Alam berubah-ubah, setiap yang berubah tu baru, maknanya alam ni baru. Kemudian bila alam ni baru, kita faham pula bahawasanya, kita kaji pula bahawasanya setiap yang baru dia tak boleh ada dengan sendirinya. Sebab mustahil sesuatu daripada ketiadaan boleh menzahirkan ataupun menjenguaikan diri dia. Bahasa Kedah sebut betul lah. Boleh menyatakan dirinya daripada tak ada kepada ada, mustahil. Sebab dia bila tak ada, maksudnya dia tak ada satu kesedaran, dia tak ada satu kebijaksanaan, dia tak ada satu kepintaran, dia tak ada satu kemahuan dan sebagainya untuk menjadikan dia ada. Tak ada, benda tu tak ada. Maka mustahil jadi ada. Maksudnya ada sesuatu yang lain yang mengadakan dia. Maka bila sebut kata baharu, dia muftaqir. Maka setiap yang baharu tu dia berhajat. Berhajat kepada apa? Berhajat kepada yang membaharukan dia lah. Dengan makna berhajat kepada sesuatu yang mengadakan dia. Maka disebutkan sebagai wa kullu hadithun muftaqirun ila muhdithin. Setiap yang baharu berhajat kepada muhdith, berhajat kepada pencipta. Maka bila alam ni baharu dan yang baharu berhajat kepada pencipta, maka alam ini berhajat kepada pencipta. Maka sabitlah bahawasanya ada yang namanya alam, makhluk, dan ada yang namanya muhdis, pencipta, iaitu khaliq. Maka dia menunjukkan bahawasanya alam ini diciptakan. Ini kerangka asal kefahaman untuk menunjukkan ataupun untuk membuktikan alam ni baharu. Dan dia menjadi dalil bagi kewujudan Allah yang maha sedia kala. Allah yang maha sedia kala. Ini wasilah untuk menyampaikan kepada makrifah yang macam yang kita bincangkan pada awal tadi. Maka bila kita faham hakikat alam ni ialah yang diciptakan, maka kita faham bahawasanya ada pencipta bagi alam. Maka sabitlah wujudnya Tuhan yang kita sebut sebagai pencipta alam. Adapun nama bagi Tuhan tu dia datang dengan bawakan Nabi SAW. Nabi bagi tahu pencipta alam ni, Tuhan ni nama dia Allah. Kewujudan pencipta kita boleh dapat dengan akal. Nama pencipta tersebut syarak yang bawa datang. Akal kita cuma berhenti dekat tu je, melihat kepada kejadian alam, tabiat alam, hakikat alam. Maka alam tak boleh ada sendiri.
Mustahil sesuatu yang daripada tak ada, nothingness, ketiadaan, boleh mewujudkan something, boleh mengadakan sesuatu. Daripada dia tak ada jadi ada, mustahil. Supaya kita kata tak akan ada bunyi melainkan ada yang tepuk. Betul lah. Bunyi tepukan maksudnya ada yang tepuk. Kalau tak ada yang tepuk, tak ada lah bunyi tepukan. Tu yang orang kita sebut bertepuk sebelah tangan tak berbunyi. Bertepuk sebelah tangan tak bunyi, maksudnya kena ada guru lain yang menepuk bersama barulah terbit bunyi tepukan. Sama agalah alam nak ada kena ada pencipta. Maka akal kita dapat setakat tu. Adapun nama bagi pencipta dan kualitinya dapat daripada syarak yang didatangkan ataupun yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan nabi-nabi yang terdahulu. Pencipta alam ini, Tuhan alam ini namanya Allah. Salah satu daripada nama bagi pencipta alam ni. Maka bila pencipta alam ini, dia mestilah tidak bersifat dengan baharu. Bila dia pencipta alam, maka dia mestilah tidak bersifat dengan baharu. Sebab kalau dia bersifat dengan baharu, dia pula berhajat kepada pencipta dan dia akan bawa kepada masalah yang lebih besar yang tak selesai-selesai. Itu akan dibincangkan dalam bab ataupun dalam sifat yang akan datang. Cuma adanya alam ni termasuk kita menunjukkan ada pencipta. Dan pencipta itu tidak bersifat seperti kita. Maksudnya dia bukan baru ada. Dan dia bukan berhajat. Bila dia bukan baru ada, maka dia tidak berhajat kepada sesuatu untuk mengadakan dia. Takat tu kita dapat. Adapun perbincangan yang lebih daripada tu, dia akan dibincangkan pada sifat-sifat yang seterusnya. Maka alam ini menunjukkan kepada adanya pencipta berdasarkan kepada keadaannya yang baru ada, yang berhajat kepada sesuatu yang mengadakan dia. Maka ni kesimpulan daripada tajuk alam adalah baharu. Habis itu. Kemudian katanya fa'lam bi anna al-wasfa bil wujudi min wajibatil wahidil ma'budi. Maka ketahuilah bahawa sesungguhnya bersifat dengan wujud itu adalah sebahagian daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah yang Maha Esa, yang layak disembah. Maka bila kita dah cakap bahawasanya alam ini memerlukan kepada pencipta, maka pencipta tu mesti ada lah. Dia bukan sekadar ada, dia mesti ada. Sebab kalau dia sekadar ada, boleh jadi dia tak ada sebelum tu, maka dia berhajat kepada pencipta bagi dia pula, dan dia akan menyebabkan masalah yang lebih besar. Tak, dia dah ada dan dia mesti ada. Sebab kalau dia tak ada, macam mana nak buat alam? Maka membawa kepada perbincangan sifat. Yang pertama adalah sifat-sifat Tuhan. Tuhan bersifat dengan wujud. Maka ini yang kita akan bincangkan pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Ya. Asalnya alimi lah. Kemudian dibacakan dengan alimah untuk menyamakan antara alama dengan alimah. Asalnya alimi, asalnya alimi. Cuma untuk menjaga syair, untuk menjaga susunannya. Habis, tak ada soalan apa? Apakah arat bagi alam selain daripada baharu? Soalan tu kurang tepat. Apakah arat bagi alam selain daripada baharu? Sebab yang dikatakan arat itu ialah alam. Kan kita bincang tadi, alam tu ialah ma siwallah, perkara selain Allah. Perkara tersebut pecah dua lah. Sama ada dia zat, dia jirim, ataupun dia arat. Maka soalan yang patut ditanya, apakah ciri bagi alam lah. Ciri bagi alam. Termasuk sebab yang kata alam tu masuk juga dengan arat. Selain daripada baharu. Dia boleh dibetulkan lah soalan tu. Dan kita faham lah soalan tu. Selain daripada baharu, apa lagi? Tengok pada jenis dia. Contohnya macam yang kita sebut tadi, bila kata dia jirim, antara dia punya benda yang mesti ada pada dia lagi disebut sebagai lawazim. Dalam syarah Imam Laqani, dalam syarah Jawharatul Tauhid, disebut sebagai lawazim bagi jirim dan lawazim bagi arat. Ada beberapa lawazim, ada beberapa perkara yang mesti
sabit pada jirim dan ada beberapa perkara yang mesti sabit pada arad. Maka contoh perkara yang sabit bagi jirim ni, contohnya dia mesti mengisi ruang, dia memerlukan lapang, macam kita bincang tadi. Takkan wujud jirim melainkan dia berada pada satu tempat. Yang sebut kata jirim, dia mesti bertempat. Dia panggil hulul fil makan ataupun tahayyuz makan. Dalam setengah dalam bahasa kita disebut tahayyuz makan. Dia mesti mengisi ruang. Tu antara lawazim ataupun benda yang mesti sebagai ciri yang pasti ada pada, ataupun sifat yang pasti ada pada jirim. Antaranya lagi, dia mesti bersifat. Tak ada jirim yang kosong daripada sebarang sifat. Tak ada zat yang kosong daripada sebarang sifat. Yang katakan jirim, yang katakan zat, dia mesti bersifat. Tu sifat dia lagi, selain daripada baharu. Tu contoh-contohnya. Antaranya lagi, dia bersifat sama ada dengan gerak ataupun diam. Dia mesti bersifat sama ada dengan gerak ataupun diam. Gerak dan diam tu tak mesti ada pada dia secara tepat. Maksudnya dia tak mesti diam dan dia tak mesti gerak, tapi dia mesti menerima gerak dan diam. Itu benda yang sifat yang lazim bagi jirim. Dia sama ada gerak ataupun diam, tak kisah. Dia bergerak pun tak apa, dia diam tak apa, tapi dia mesti menerima gerak dan diam. Walaupun dia tak pernah gerak, tapi walaupun dia sentiasa diam, tak pernah langsung gerak, tapi dia menerima gerak. Walaupun dia sentiasa bergerak, tak pernah diam, tapi dia menerima diam. Maka menerima gerak dan diam tu merupakan lawazim bagi jirim. Macam tu juga dengan arad. Antara ciri-cirinya, antara lawazimnya, antara sifat ataupun perkara-perkara yang sabit pada arad, antaranya dia mesti ada pada jirim. Satu. Yang keduanya, dia mesti baharu. Dua. Sebab dia ada bersama dengan jirim yang baharu, mustahil sifat ada secara bersendirian sebelum adanya pada zat, maka dia mesti baharu juga. Maka dia mesti bersifat dengan dia mestilah berada pada jirim. Dia tak boleh membawa dirinya sendiri, faham daripada makna sifat macam yang kita bincangkan pada awal tadi, dan dia mestilah baharu sebab dia ada pada zat yang baharu. Mustahil zat sifat telah ada dahulu, baru jirim ada, kemudian sifat tersebut pergi ke jirim dan menumpang tu, tak, mustahil lagu tu. Akal kita tak menerimanya. Tu antara contoh-contoh ciri-ciri ataupun sifat-sifat yang ada pada alam. Tak semuanya mesti ada segala sifat tu, tapi mesti ada sebahagiannya. Tu kalau nak tengok perbahasannya, cari perbahasan tentang lawazimul jirmi dan lawazimul aradi. Ni kita bincang itu panjang lebar. Lawazim bagi jirim dan lawazim bagi arad. Situ ada perbincangan yang panjang lebar dan beberapa ciri-ciri yang mesti ada pada jirim dan ciri-ciri yang mesti ada pada arad. Nak mudah, rujuk dalam Syarah Jawharah Tauhid. Ada bincang kat situ. Wallahu a'lam. Ada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين.